Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa imamil muttaqin sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada pagi yang mulia ini kita dapat datang ke rumah Allah dan seterusnya kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah. Demikianlah firman Allah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafurin wa hum yastarikhuna fiha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Fatir ayat ke-36, ayat ke-37. Allah bagi tahu kepada kita orang-orang yang engkar. Saya tak khususkan ayat ini kepada orang bukan Islam, walaupun Allah sebut dengan lafaz walladzina kafaru, mereka-mereka yang kufur, bukan sahaja di kalangan orang yang bukan Islam, bahkan terkadang ada juga di kalangan orang yang beragama Islam, mereka kufur dengan Allah. Allah kata naru jahannam, tempat untuk orang yang engkar ini ialah di dalam neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak akan dijatuhkan hukuman bunuh. Allah Ta'ala tak akan perintahkan kepada mana-mana manusia supaya bunuh mereka ni. Siapa mereka ni? Iaitulah orang yang kufur. Allah biarkan mereka tu hidup, Allah panjangkan umur mereka, tapi Allah kata la yuqda alaihim fayamutu, walaupun mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh, tetapi sampai masa bila mereka mati, mereka ni pasti akan diazab oleh Allah. La yukhaffafu anhum min azabiha, mereka bukan sahaja akan diazab oleh Allah, bahkan orang yang kufur kepada Allah ni sedikit pun azab mereka tidak akan diringankan oleh Allah. Kadzalika najzi kulla kafurin,
Ingat, itulah dia azab bagi sesiapa yang kufur kepada Allah. Lalu Allah kata, wahum yastarikhuna fiha. Mereka-mereka yang diazab oleh Allah dalam neraka ni, kesemua mereka akan menyerit-nyerit ni. Mereka akan berteriak di dalam neraka. Ada yang berteriak, ada yang menyerit, ada yang menangis-nangis, kata Allah. Sambil mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Wahai Tuhan kami, dah ada dekat dalam neraka, baru nak ingat Allah. Jadi, dah duduk dalam neraka, baru rasa nak kenal Allah. Tapi masa dia diberi peluang untuk hidup lama, sedikit pun dia tak pernah ingat kepada Allah. Allah kata untuk orang ini, orang yang ketika hidupnya dia kufur kepada Allah, Allah masukkan mereka ini ke dalam neraka. Allah beri gambaran kepada kita, wahum yastarikhuna fiha. Mereka melaung, mereka menjerit-jerit, mereka berteriak di dalam neraka. Tak pernah sesaat pun mereka berhenti, sambil mereka merayu, Rabbana akhrijna, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka ini, wahai Allah. Maknanya mereka tak tahan. Azab yang bersangatan pedih. Sebab itulah setiap saat, kata Allah, mereka merayu, merintih dalam keadaan, Ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka ini, Ya Allah, keluarkanlah kami, Ya Allah. Satu je tujuan mereka, na'mal salihah, supaya kami dapat beramal soleh, supaya kami dapat beriman kepada Engkau, wahai Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka ni berjanji depan Allah, dekat dalam neraka baru nak berjanji, dekat dalam neraka baru nak rasa insaf. Mereka kata, tolong ya Allah, keluarkanlah kami daripada neraka ini, ya Allah. Kami berjanji nak beriman kepada Engkau, kami berjanji nak beramal soleh, dan kami tidak akan lakukan lagi perbuatan yang dulu pernah kami lakukan. Kalau dulu kami sembah berhala, kami janji kami tak akan sembah lagi. Kalau dulu kami selalu tidak mensyukuri nikmat Engkau, wahai Allah, mereka berjanji, kali ini kalau Engkau keluarkan kami daripada neraka ini, wahai Allah, kami akan sentiasa bersyukur dengan nikmat Engkau. Lalu apa Allah kata? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man yatadhakkaru man tadhakkara. Hei manusia, kata Allah, bukankah ketika di dunia dulu aku panjangkan umur kamu? Ada manusia yang mencecah 40, 50, 60, 70. Ada tu 80, ada tu 100 tahun pun Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Allah Ta'ala tanya kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Bukankah ketika di dunia dulu aku dah panjangkan umur kamu? Kenapa ketika itu kamu tidak mahu beramal? Kenapa ketika itu kamu tak mau ingat? Kenapa ketika itu kamu tak nak fikir? Tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya kepada kita ni. Ayat ini Allah hentak kita. Allah pukul saya, Allah pukul kita semua. Sebab apa? Sebab Allah beri peluang kepada kita umur panjang. Allah Ta'ala tanya, 40? Saya 40. 40. 50? Ada 50. Ada 60. Haji Hamid, Haji Wahab, 79. Ini dah subsidi. 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 Ada gitu. 40. Nabi kata apa?
Sa'altullahu fi abna'i al-arba'ina min ummati. Kata Nabi, aku berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa umat-umat aku di kalangan mereka yang berusia 40 tahun. Dah lepas dah 40 tahun. Faqala ya Muhammad qad ghafartu lahum. Allah kata, wahai Muhammad, untuk umat engkau yang kau berdoa supaya Allah ampunkan dosa mereka di kalangan yang berumur 40 tahun, Allah bagi tahu aku dah ampunkan dah dosa mereka. Faqala, kata Nabi, fi abna'il khamsina, wahai Allah, bagaimana pula umat aku di kalangan, bagaimana pula dosa umat aku yang sudah berusia 50 tahun ke atas? Allah kata, qala qad ghafartu lahum, untuk mereka juga aku dah ampunkan. Nabi tanya lagi, wahai Allah, bagaimana usia umat aku di kalangan 60 tahun? Kata Allah, faqala qad ghafartu lahum, untuk umat kau yang umur dia dah mencecah 60 tahun ke atas pun aku dah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan, itulah sebabnya bila tawaran ini Allah dah berikan kepada semua umat Nabi, tiba-tiba masih ada lagi di kalangan umat Nabi yang tidak mahu bersyukur. Tiba-tiba masih ada lagi di kalangan umat Nabi yang kufur. Sebab itu Allah tanya, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara. Kau minta nak keluar daripada neraka ni untuk apa? Untuk beramal soleh. Sedangkan dulu ketika engkau hidup, aku panjangkan umur engkau. Kenapa engkau tak nak fikir? Kenapa engkau tak nak beringat? Kenapa engkau tak mahu beramal? Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Hari ni kau rasakan azab daripada aku. Fama lidzalimina min nasir, untuk mereka yang zalim, untuk mereka yang tidak mahu bersyukur, maka inilah yang mereka rasakan, dan tidak ada sesiapa yang boleh menolong kamu pada hari ini. Tuan-tuan boleh tengok dalam suratul Fatir ayat ke-37, ayat ke-36, ayat ke-37. Allah Ta'ala tegur kita, Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita supaya kita beringat. Tuan-tuan, seperti rezeki, umur juga akan diberi keberkatan oleh Allah. Ya, bila kita berbicara tentang soal barakah, kebiasaannya orang akan cerita berkat ni pada rezeki. Tapi tak ramai orang berbicara soal keberkatan dalam bab usia, bab umur. Sebenarnya seperti mana rezeki Allah berikan keberkatan, ada yang Allah tak berikan keberkatan, begitu juga pada bab umur. Dalam umur manusia juga begitu. Ada di kalangan manusia yang Allah beri keberkatan usia kepadanya. Ada juga di kalangan manusia yang Allah langsung tak berikan keberkatan pada umur dia. Contoh dalam satu hadis Nabi kata apa? Khairukum man tala umurahu wa hasuna amaluhu. Nabi kata contoh orang yang akan diberi keberkatan pada umurnya, iaitulah sesiapa di kalangan manusia yang apabila Allah panjangkan umurnya, ketika Allah panjangkan umurnya, semakin elok amal kebaikannya. Ini contoh orang yang mendapat keberkatan pada umurnya. Semakin panjang umur dia, semakin elok amal kebaikan dia. Sebaliknya kata Nabi, wa syarrukum man tala umurahu wa su'a amaluhu. Kata Nabi, contoh orang yang tidak mendapat keberkatan dalam umur dia,
Iaitulah jenis manusia yang apabila Allah panjangkan umurnya, semakin buruk amal kebaikannya, makin banyak dosa dia, makin banyak maksiat dia. Bila ni? Dah tua makin pandai buat dosa. Masa muda dulu tak berapa nak pandai, dah tua ni pula baru nak pandai. Nabi kata itu contoh orang yang tidak mendapat keberkatan pada umur dia. Tuan-tuan, kita jangan tertipu. Kerana walaupun nombor pada umur kita dia semakin bertambah, tak pernah berlaku dalam sejarah hidup manusia nombor pada umur manusia semakin kurang. Kalau dulu tahun lepas, kalau tahun ni kita 50, tahun depan kita 51. Tahun depan lagi kita 52, 53, 54. Nombor pada umur kita akan semakin bertambah. Apabila kemampuan pada diri kita semakin berkurangan, nombor pada umur kita semakin bertambah, kemampuan pada diri kita semakin berkurangan, sedarlah, sesungguhnya itu tanda yang kita sudah semakin tua. Kita dah tua. Duduk pun semua cari dinding dah. Gitu. Semua dah cari dinding, dah cari tiang, apa lagi. Kalau dulu dengar ceramah 40 minit, 1 jam boleh tahan lagi. Sekarang dah masuk minit ke 20, masing-masing tengok jam lagi. Termasuklah saya pun dah tak boleh, tak berapa nak boleh dah ceramah lama-lama ni. Dia jadi penat dah. Maknanya nombor pada umur kita semakin bertambah, tapi kemampuan pada diri kita sudah semakin kurang. Telinga dah tak berapa nak dengar dah. Ada gitu sekarang. Mata dah tak berapa nak jelas, kabur aja. Jamin kan gitu. Dah bercomel mata dah gitu. Cakap pun dah tak berapa nak fasih dah. Ingatan pun dah tak berapa nak kuat dah. Kalau dulu makan lebih gula, lebih garam boleh lagi. Sekarang makan lebih gula, lebih garam dah tak boleh dah. Kan? Kalau dulu tidur lambat okey, sekarang tidur lambat dah tak boleh dah. Apa lagi kita nak? Itu sebab Allah tanya, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru man tazakkara. Kau nak apa lagi ni? Kau nak keluar daripada neraka ni untuk apa? Allah kata. Apa kau nak? Na'mal salihah. Tolong ya Allah, kami nak beramal soleh. Sedangkan dulu ketika aku dah panjangkan umur kau, apa kau buat? Apa yang kau fikir? Apa yang kau ingat, wahai manusia? Hari ni kau menyesal, air mata darah pun tak guna dah. Kan itu tuan-tuan, Nabi sebut a'maru ummati. Nabi kata umur umat aku ni baina sittina sana au sab'ina sana. Umur umat aku ni dia lebih kurang antara 60 ke 70 tu kamu dah kena hati-hati dah. Kamu dah kena bersiap sedia dah. Memang ada orang mati umur 30, 40 ada. Tapi Nabi kata kebiasaannya umur umat aku ni sekitar 60 ke 70. Kalau kamu lebih daripada itu, kamu kena bersyukur dan kamu kena mula berhati-hati. Kena berhati-hati. Sebab Nabi kata manusia ni bila umur dia mencecah saja 60 tahun, maka Allah telah hilangkan keuzuran pada diri dia. Maksudnya apa? Kita ni bila umur kita sudah semakin lanjut, kita masih lagi bergelumang dengan dosa,
Nabi kata orang yang umurnya sudah dilanjutkan oleh Allah masih lagi melakukan dosa, yang ini tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau dia tidak bertaubat. Allah Ta'ala kata, umur kau dah panjang, kalau kau buat dosa umur 30 tahun, umur 20, 30, 30-an okey lagi, orang muda. Tapi dah tua-tua masih lagi bergelumang dengan dosa, Nabi kata faqad uzira ilahi, orang ini tidak akan diberi kemaafan lagi kepada dia. Sebab dia sudah diberi peringatan, dia sudah diberi amaran, tapi masih lagi mahu bergelumang dengan dosa. Jangan, tuan-tuan. Kalau sempatlah kita berjumpa dengan 2024 esok ni, itu tandanya umur kita sudah semakin dipanjangkan oleh Allah. Ingat, bila semakin panjang umur kita, kita nak duduk dalam kategori golongan manusia yang mana? Kita nak duduk dalam kategori golongan manusia yang bertambah elok amal ataupun bertambah buruk amal kita? Kesan dia, tuan-tuan yang akan tanggung. Manusia ni, kalaupun dia beriman, dia yang beruntung. Kalau dia tak beriman, dia juga yang rugi. Allah, untung pun tidak, rugi pun tidak. Ini Allah. Tuan-tuan jangan risau. Sedikit pun pahala kita ni Allah takkan ambil pun. Dia tak ada cukai pun. Tak sikit boleh? Tak ada pun. Sebab bila kita beriman, kita beruntung. Kita tak beriman, kita rugi. Allah untung pun tidak, Allah rugi pun tidak. Syurga neraka tu dia yang punya, bukan kita yang punya, tuan-tuan. Ya. Kerana itu, suatu hari ketika Hasan Al-Basri datang berjumpa dengan Saidina Jabir, lalu Hasan Al-Basri diminta kepada Saidina Jabir supaya kalau Saidina Jabir ni pernah dengar mana-mana khutbah Nabi, ya, sebab antara sahabat Nabi yang panjang umur dia adalah Saidina Jabir. Dia sempat hidup di zaman selepas zaman sahabat, mat. Hasan Al-Basri ni bukan sahabat Nabi, dia tabi', dia generasi selepas zaman sahabat. Dan salah seorang daripada sahabat Nabi yang panjang umur dia adalah Saidina Jabir. Kerana itu Hasan Al-Basri sempat jumpa Saidina Jabir. Hasan Al-Basri kata, wahai Jabir, tolong beritahu kepada aku mana-mana khutbah Nabi yang pernah kau dengar. Maka kata Saidina Jabir, wahai Hasan, salah satu khutbah Nabi yang pernah aku dengar, Nabi kata apa? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, falyatazawwadil abdu min nafsihi li nafsihi wa min hayatihi li mautihi wa min syababihi li kibarihi wa min dunyahu li akhiratihi. Wahai manusia, kata Nabi, sementara Allah masih lagi beri kamu sihat, sementara Allah masih lagi panjangkan umur kamu, beramal solehlah kamu, berbekallah kamu, supaya dengan amal soleh itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kamu, supaya dengan amal soleh itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kamu, supaya dengan amal soleh itu akan mendatangkan kebaikan ketika kamu sudah tua, sudah sakit, supaya amal kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan kamu ketika kamu di akhirat nanti. Sehingga Nabi kata, innad dunya khuliqat lakum, hei manusia, dunia ni Allah cipta untuk manusia. Wa antum khuliqtum lil akhirah, dan manusia kesemuanya, kata Nabi, Allah ciptakan untuk akhirat. Apa lagi kita nak? Dan Nabi beri amaran kepada kita, fawalladhi, Nabi kata fawalladhi nafsi biyadihi,
Tuan-tuan pernah dengar tak khatib bersumpah dekat atas mimbar? Tak pernah dengar kan? Adakah khatib kata wallahi pada jemaah? Tak ada. Nak sumpah macam mana? Baca teks gitu. Nabi bersumpah dekat atas mimbar. Nabi kata fawallazi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min mustaqtab wa ma ba'dad dunya dar illal jannata awin nar, kata Nabi. Hei manusia, kata Nabi, kamu kena beramal soleh sekarang. Kamu kena beramal soleh ketika sihat. Kamu kena beramal soleh ketika tengah hidup ni. Sebab bila kamu sudah mati, maka tidak ada lagi penyesalan. Bila kamu sudah mati, kamu tidak lagi boleh bertaubat kepada Allah. Nak bertaubat, nak beramal sebelum mati. Nabi kata fama ba'dad dunya dar. Hei manusia, selepas kamu keluar saja, tinggalkan dunia ini, tidak ada lagi negeri selepas dunia, melainkan kamu akan mula melangkah sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Itu terpulang kepada kamu. Jadi saya rasa cukuplah setakat ini. Mudah-mudahan kita ambil iktibar, ya. Kalau sekali lagi saya sebut, kita semua Allah masih izinkan untuk berjumpa dengan 2024, maka fahamlah kita, itu tandanya Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk na'mal salihah, untuk beramal soleh. Maka manfaatkanlah peluang-peluang itu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, ayah, mana ayah?